komunikasi dan juga pemahaman, dan sememangnya benda ni kadang-kadang orang kata sebagai mudah untuk kita ungkapkan, tetapi apabila kita berhadapan dengan situasi itu sendiri barulah kita tahu tentang cabarannya. Baik, mungkin antara orang yang pernah menghadapi cabaran itu ialah Diana sendirilah. Okey, tapi Diana ada perbezaannya. Anda pernah melalui satu situasi bersama dengan ibu bapa dan kemudian tidak, tetapi kita masih lagi dalam lingkungan sistem sokongan tu. Betul. Okey, jadi kita dah memahami dan kemudian mungkin tugas tu diambil alih orang lain. Bagaimana untuk kita teruskan juga memberi sumbangan kepada keadaan ini? Betul. Support system macam doktor cakap tadi memang sangat-sangat penting. So when I moved out and then ibu bapa saya makin berusia, so my brother, abang saya yang tolong jaga ibu bapa saya masa tu. Kalau katakan pergi hospital, pergi check up, kalau demam, terjatuh sikit, so it's always my brother. So I faham dalam situasi yang macam, okay Diana, I need to take a breather. Hujung minggu, can you take mama atau papa out? So okay lah. So memang betul, I faham. Sebab I tahu macam betapa stresnya nak menjaga orang tua kadang-kadang kan. Kalau kita nak melawan, bukanlah melawan, tapi kita nak bertegur, nanti kata melawan pula kan. So I faham. So hujung minggu I akan take turns. I akan ambil my dad atau my mum bawa pergi makan, pergi jalan-jalan, pergi pusing-pusing rounding KL kadang-kadang kan, bawa my dad tengok rumah-rumah lama dia masa tu. Nostalgic sikit lah kan. So bila kiranya dad macam hari Jumaat, Sabtu Ahad ataupun Sabtu Ahad tu, at least my brother boleh tenang dia mungkin boleh spend time dengan anak dia pula, ataupun dia nak spend time dengan kawan-kawan dia kan. Typical guys punya me time pula. Lepas tu bila kata dah settle, bila tu dia nak papa mama dah balik kat situ, so at least my brother boleh jaga dengan orang kata lebih tenang, more fresh punya penjagaan lah dengan my parents pula kan. At least dia dah ada time out dia. So as adik-beradik memang kita kena ada di support system. Kita kena sebulat suara lah, sebulat hati lah, walaupun kita tak verbally cakap pun, at least kita tunjuk dari segi support macam tu. Okey, tak apalah, you dah jagakan meh, kita bawa mama pergi makan jap. Kalau katakan tak boleh ambil weekend sekalipun, bawa keluar makan malam pun okey je. At least that 2 jam untuk orang carer tu, untuk tenang tu, it helps a lot doktor. Betul. Betul. Okey, ini mungkin menjawab juga tadi komen tadilah tentang mungkin ada dolak-daliknya dan sebagainya. Tapi saya kira di kalangan adik-beradik ataupun orang sekeliling ni kalau memahami, ini adalah salah satu cara untuk kita bantulah. Sebenarnya bila dia nak cakap macam tu pun, saya pun ada serba salah saya sendiri juga. Tapi mungkin kita rasa kalau kita berpeluang, kita tawarkan, kita offer kepada yang penjaga tu sebenarnya. Lebih kepada sikap bertolak ansur, faham adik-beradik, juga perlukan healing mereka untuk mereka keluar. Okey, tadi saya tertarik dengan Diana cakap tadi, nak mendekati orang tua ni bukan mudah. Kadang-kadang kalau kita nak tegur sikit pun takut kita ni dikatakan menjawab ataupun mereka terasa hati. Jadi doktor, apa agaknya pendekatan terbaik yang boleh kita gunakan untuk kita beritahu kepada mereka yang ini situasi kita dan ini situasi keadaan sekeliling, untuk mereka difaham tanpa terasa hati? Okey, satu, ini soalan yang sebenarnya bergantung kepada bagaimana keluarga itu dia membesar dalam sesuatu sistem kekeluargaan. Sebab kadang-kadang ada setengah individu ataupun keluarga ni, parent dia open je untuk ditegur. Open saja kalau anak-anak ni nak melontarkan perbincangan ataupun kata, "Ma, ayah, yang ini rasanya tak betul ni." Itu berbalik pula kepada bagaimanakah cara betul sebuah keluarga itu berkomunikasi secara terbuka. Bila kita sebut pasal komunikasi secara terbuka ni, kadang-kadang anak-anak ni takut sebab apa, mereka dah dibiasakan dengan komunikasi satu hala, ataupun bila kita nak melontarkan suatu perkara, kita rasa parent kita ni ada autoriti yang lebih tinggi berbanding dengan anak-anak. Okay? That's why tadi saya katakan sejauh mana komunikasi terbuka itu mampu difahami dan dimanifest atau kita transform dalam keluarga. Sebagai contoh, ada keluarga yang kadang-kadang bila dia nak berbincang satu perkara yang kadang-kadang sangat sensitif, tetapi dimulakan dengan, "Saya minta maaf, Ma, saya nak bercakap begini. Ma rasa bagaimana?" Ataupun kita bagi suggestion pada dia. Ataupun kita rasa macam, "Ma rasa okey tak begini?" Kita come out dengan perbincangan. Dia akan jadi satu yang tegang sekiranya mungkin ada parents, dia ada school of thought yang parent sentiasa betul. Maksudnya, saya tua, you kena, anda kena hormati apa yang ini. Dan saya pernah mengalami pengalaman yang sama. Maknanya, okeylah. Kita panggil, ibu bapa ni mungkin merasakan dirinya ni adalah orang yang sentiasa betul. Jadi anak-anak ni nak bagi sesuatu yang ini, dia agak sukar sikitlah. Saya angkat tangan. Saya kena angkat tangan. Pasal sebelum doktor lebih lanjutkan, saya nak bawa hala tu sedikit berbeza. Okey, ini cukup menarik. Saya pasti hari ini juga pasti ada mak ayah yang juga menonton. Bukan saja mereka dalam situasi yang kita bincangkan sekarang. Okey, bagi ini bagaimana untuk mereka juga mungkin dengarkan kita ni, mereka tersedar, dan bagaimana mereka pula boleh membantu anak-anak ini. Pasal tadi kan
kan, school of thought, cenderung ke pembesaran yang berbeza dan kemudian anak-anak ni pun kadang-kadang takut. Jadi macam mana? Kadang-kadang bila di tempat mereka ni, kadang-kadang mereka sendiri pun ada dilema mereka sendiri. Betul. Ya Allah, aku menyusahkan anak aku. Aku ini dan macam-macam yang menyebabkan bukan terpancar sebagai satu yang memudahkan, tetapi dia akan jadi satu komplikasi yang lain pula. Farin, saya tertarik bila kita rasa macam tu, adik ibu bapa mereka dah tua ataupun dah merasakan bahawa sepatutnya dalam usia begini anak-anak dah rasa selesa. Kan parent dah rasa macam biarlah dia melalui kehidupan dia sendiri. Tapi pada waktu ini anak-anak masih lagi rasa disusahkan oleh ibu bapa. Pemikiran ini akan menyebabkan kadang-kadang dia akan transform into tingkah laku. Dia akan jadi rebel, dia akan rasa aku ni tak berguna dan sebagainya parents kan. Jadi ibu bapa ni ataupun dia merasakan bahawa bagaimana kita nak twist keadaan yang menyusah ini kepada suatu situasi yang menyumbang kepada kesihatan keluarga. Sebagai contoh, kalau dia merasakan bahawa ada peranan dia untuk jagakan anak sebagai contoh. Okey, maksudnya bila ada keperluan-keperluan yang tak memerlukan pun perhatian khusus oleh anak-anak, dia boleh buat sendiri sebagai contoh. Maka dia boleh contribute melalui yang itu, ya. Dan dia kadang-kadang ibu bapa sentiasa terbuka untuk menerima pendapat daripada anak-anak. Kalau anak-anak kata begini, ma ataupun ayah, salah tu buat yang begitu-begitu, dia akan reflect balik, salah tu bahagian mana. Mungkin ada perubahan life cycle di situ yang menyebabkan ibu bapa ni akan rasa sudah tiba masanya untuk dia menukar cara corak pemikiran supaya lebih membantu kefungsian keluarga itu sendiri. Itu lebih penting sebenarnya. Okey, kadang-kadang takutlah memang ada depresi sendiri tapi terpancar juga lain. Sebenarnya satu lagi saya nak sebut, kalau tak kira lah tentang bagaimana menyumbang dan sebagainya, tetapi sebenarnya pahala sebenarnya untuk anak-anak ni sebenarnya. Betul, pahala kita menjaga dan juga berbakti kepada ibu bapa. Baik, saya nak raikan lagi komen-komen rakan kita di Facebook yang berkongsi pengalaman mereka. Daripada Ida Damia, katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Topik ini memang betul-betul kena dengan saya. Saya 5 beradik, semua perempuan. Ayah dah meninggal, tinggal mak yang lumpuh. Memang tak boleh berjalan, memang berharap dekat anak-anak dia membantu. Yang saya terkilan, adik-beradik tak nak jaga mak yang sakit. Diorang semua lepas tangan dekat saya yang duduk jauh. Diorang semua duduk dekat dengan mak. Tapi diorang sudah penat menjaga mak, basuh birak mak. So sekarang saya tengah tunggu keputusan suami untuk beri keizinan saya menjaga mak. Tak apa, selagi ada mak, biar saya yang menjaga mak. Alamak. Okey, baik Ida Damia, tanya apa-apa pun kepada anda. Dan Emilia, okey, Emilia ni satu lagi, ini kisahnya, jika punya pasangan bolehlah diluahkan. Bagaimana pula jika masih single? Tapi alhamdulillah, syukur dapat galas tanggungjawab ini semenjak ayah sakit 17 tahun lepas. Akulah bapa, akulah kakak, akulah ketua keluarga. Dan sememangnya situasi ini juga sebenarnya kalau bagi mereka yang single ni lebih mudah lah kalau kita lihat. Tapi mungkin itu juga dilemanya, tak ada kawan pula nak bercerita. Okey, kita nak, kalau kita anggap kita single, jaga mak ayah itu juga adalah satu rezeki untuk kita. Kita tak perlu, kita tak kurang sikitlah dilema kita dengan pasangan, kurang sikitlah dengan anak kan. Kita lebih banyak dapat tumpu kepada keluarga kita sendiri. Baik, macam Diana sendiri, waktu Diana berada dengan mak ayah, Diana juga jaga mak ayah. Kita tahu Diana orang yang berkejaya, seorang wanita yang berkejaya dan juga ada anak-anak masa duduk dengan mak ayah, betul? Jadi macam mana pengurusan Diana untuk nak kejar kerjayanya lagi, anak-anaknya lagi, ibu bapanya lagi. Dan melihat sudut positif, ini juga sebahagian daripada rezeki kita. Betul. Diana setuju sangat. Okey. Alhamdulillah, okey, yang banyak menolong Diana adalah my husband, suami Diana sendiri, okey. Sebab because Diana bekerja macam kita kan, kita kerja dengan syuting dan sebagainya, kita punya schedule agak tight. So my husband pula jenis dia punya working hours are flexible. So kebanyakan yang menjaga anak-anak dan juga my parents sebelum ni adalah my husband sendiri, suami saya sendiri. So alhamdulillah dapat suami yang sangat memahami, penyabar kan, sebab dia tahu situasi nak kena jaga mak ayah dan juga anak-anak. Of course bila saya kerja, lah, tapi bila saya balik rumah, saya take over, dia pula bekerja. So itulah dia, alhamdulillah, macam bila you cakap pasal peranan tu, my support system, orang kata tulang belakang Diana adalah sebenarnya memang betul-betul suami Diana sendiri. Kalau katakan sebelum ni, kalau ada apa-apa sekalipun, mak ayah Diana, papa masa ada sekalipun, papa akan telefon husband Diana, cakap, oh Syai, boleh tak tolong papa ni? Oh boleh tak bawa ni? Kalau katakan adik-beradik yang lain tak adalah ya. Tapi so maksudnya memang hubungan suami dengan mak ayah saya memang rapat, dengan adik-beradik saya pun rapat. So dia auto memang keluar mak ayah sendiri. Dia dah tak istilah mak mentua, pak
mentua dah tak ada dah. Yalah. Dia memang mak bapak sendiri. So memang sebenarnya memang penting sangat-sangat suami yang memahami. I know it's tough sebagai suami kan, lagi-lagi kalau kata kita isteri, sepatutnya tanggungjawab yang digalas untuk menjaga ibu bapa tu bukan jatuh kepada anak perempuan, tetapi dalam macam doktor cakap, komuniti kita adalah tanggungjawab perempuan. So kalau tak dapat suami yang memahami, tu memang tough sebab ada juga situasi-situasi daripada kawan Diana sendiri yang kata macam itulah, macam kenapa awak yang kena jaga pula, bukan anak lelaki ke, awak ada berapa banyak abang, awak seorang je perempuan, macam tu pula kan, nanti bergaduh pula. So alhamdulillah ada situasi Diana, dia memahami, dia sendiri macam okey tak apa, kalau tak ada orang jaga, jom kita jaga. Diana, dia kata, dia ingatkan saya, kita punya mak ayah ni kita berapa tahun je lagi, so we don't know bila dia akan pergi kan. So take this opportunity untuk kumpul pahala you. Macam tu. So alhamdulillah dia memahami sangat-sangatlah. Tapi of course lah, memang manusia kan, kadang-kadang kita ada juga terasa, kita pun ada penat. Memang Diana pun faham, dia pernah burn out, terpaksa jaga masa waktu MCO tu semua orang tengah cuti, tapi semua orang tak bekerja, tapi kita ni kerja kan. Lagi kerja lagi teruk sebenarnya masa time MCO. So dia memang dekat rumah dengan parents dan juga anak-anak. So masa tu dia burn out. Masa dia burn out tu, dia sit down lah, cakap lah ke I, kenapa ni. So okay, then I discuss dengan my family pula macam mana kita boleh buat. Macam itulah. Okay. Dan bercakap mengenai burn out itu juga, saya kira mesti ada jalan keluar ataupun tips-tips yang boleh dikongsikan oleh doktor untuk pasangan yang berada dalam situasi ini. Baik, bila sebelum kita pada burn out ni, dia rasa macam dah tak bermaya dah. Okey, maksudnya bila kita nak bagaimana kita nak cater ataupun bagaimana kita nak handle perasaan burn out ni, antara tips-tips yang paling mudah adalah jangan takut untuk mencari ataupun memenuhi self-care untuk diri kita sendiri. Adalah normal untuk kita merasa letih, kita rasa marah apabila kita mengendalikan bebanan ini antara dua generasi atas dan bawah pada masa yang sama, nak memenuhi semua tuntutan dengan makan, minum, segala-gala, kewangan dan sebagainya. Tidak salah untuk kita mencari me time sendiri. Me time. Dan salah satu yang kedua adalah buat perkara-perkara mengikut prioriti. Sebagai contoh, waktu tu kita kena pasti siapa yang perlu di-entertain dahulu, siapa yang perlu kita kendalikan dahulu. Kemudian kadang-kadang bila kita terlalu meletakkan perfectionist kita, ataupun kita rasa macam semua nak settle pada masa yang sama, mak ayah nak settle bersama anak sama, itu akan datangnya burn out. Jadi tak ada masalah untuk kita merasakan ada mistake berlaku di antara ibu dan bapa kita ataupun anak-anak semasa proses penjagaan tersebut. Dan untuk mengurangkan burnout, carilah sumber sokongan. Meskipun yang tadi kan dia kata di single, nak cari sumber sokongan yang macam mana, kita masih lagi ada sumber sokongan. Bukan sahaja pasangan, kita ada teknologi boleh membantu, banyak support group, banyak informasi-informasi yang boleh kita ambil untuk kita rasa kita dapat sesuatu, orang mendengar luahan kita dan sebagainya. Dan begitu kita kena pasti apakah prioriti kita, dan pada masa yang sama, kalau kita rasa macam tak boleh waktu itu, berani untuk berkata no kadang-kadang. Bila kita contoh, kadang-kadang kita rasa macam kita tak mampu untuk melakukan satu perkara ketika itu. Boleh untuk berkata no dan carilah sumber bantuan yang lain untuk kita support. Perasaan yang no tadilah, kita rasa macam kita nak jaga waktu tu. Tak salah sebenarnya. Tak salah. Sebab kadang-kadang kita rasa macam kita ni diapit oleh perasaan takut jadi anak derhaka, takut pahala kita kurang, kita jaga jadi banyak dosa pula pada parent kan, sebagai contoh kan, dari ibu yang tak perform kepada anak-anak. Rasa bersalah ini menyebabkan kita akan sentiasa terdorong rasa yes, I'm a yes woman, I'm a yes, semua boleh. Tetapi normal untuk kita rasakan no jika kita tahu limit kita ketika itu, dan kita boleh, sebab kita tahu prioriti kita ketika itu, dan menyebabkan mungkin ada perkara-perkara lain yang mungkin kita terpaksa tangguhkan dahulu. Okey, kita anggap juga itu satu rumusan yang cukup lengkap daripada Dr. Nur Safatul. Okey, kita nak dengar sebergas juga daripada Diana lah untuk merumuskan ini tentang mungkin bagi mereka yang di luar sana merasakan ini suatu cabaran yang besar untuk mereka. Betul. Okey, thank you so much. Okey, dengan topik ni memang sangat dekat dengan Diana dan pernah melaluinya dan boleh sedang sebut nama suami sekali kalau nak ucapkan terima kasih kepada dia kan. Okey, sebenarnya apa yang doktor cakap tu memang kita kena ada support system, tak kira daripada suami kita ataupun adik-beradik kita ataupun kawan-kawan kita sekalipun, memang kena ada support system yang kuat, sebab ini adalah situasi yang saya rasa zaman sekarang ni akan melaluinya ataupun tengah melaluinya. Betul. Bukan Diana seorang, kita ramai yang tengah melalui sekarang. So first and foremost, get the support system. Lepas tu anggaplah ini dugaan sementara, you know, because macam kita dah pernah cakap, macam husband Diana cakap, macam Syahid juga cakap, bahawa nak jaga parents ni tak lama pun. Walaupun 10 tahun, 15 tahun, it's actually masa yang sangat singkat untuk kita ada bersama mereka. Dan sebenarnya
sebenarnya bila dah kita ada anak-anak ni baru kita tahu macam mana mak bapak kita jaga kita kita. dulu baru Ya, teringat ya, betapa ya. susahnya sukarnya kan. So ni adalah masa untuk kita balas balik sesukar macam mana pun, kalau boleh, insyaAllah kalau boleh, tolong ambil this opportunity untuk jaga. Walaupun tak payahlah jaga, walaupun tak boleh jaga setiap hari 7 days a week tu, satu kali seminggu pun bolehlah, jadilah macam tu. Dan kan lagi sekali kalau katakan burn out tu, cari support system yang boleh tolong kita. Baik, kita sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Dr. Nur Safatul dan juga Diana Rusdi kerana bersama kita pada hari ini. Saya berharap juga bagi mereka di luar sana, Syirah, mungkin ada yang merasakan mereka dalam dilema ataupun kebuntuan. Kita harap sikit sebanyak hari ini telah memberi suatu inspirasi ataupun keterbukaan hati anda menghadapi cabaran seperti ini.